Sistem terkuat. Bab 31, satu lagi Genius Falls. Kawasan itu senyap. Semua orang memerhati dengan cemas, tidak tahu apa keadaan semasa. Han Lu bersorak gembira di antara orang ramai dan kemudian pergi. Abang kanan, adakah mustahil untuk menyelamatkan adik Lin? Yin Mo Chen bertanya tanpa henti. Li Chujun menggelengkan kepalanya, tidak ada harapan. Ketua mazhab pun tidak akan dapat berbuat apa-apa sekarang. Bawa dia dan kebumikan dia. Li Chujun pernah mengalami situasi yang sama banyak kali, tetapi situasi seperti ini adalah yang pertama. Pertandingan mazhab luar sebelum ini semuanya menggembirakan, murid mazhab luar semua akan berpuas hati. Walaupun kadangkala ada kecederaan, tidak akan pernah ada kematian. Tetapi hari ini, satu kejadian telah berlaku. Abang Lin, Yin Mo Chen tidak percaya, juniornya yang cergas sebelum ini tiba-tiba mati. Abang senior, kamu perlu bertanggungjawab atas kematian abang junior. Yin Mo Chen membentak. Ekspresi Li Chujun sedikit berubah dan dia melabuhkan lengan bajunya, baiklah, kejadian ini sudah berakhir. Saya akan uruskan sendiri, kebumikan orang itu sekarang. Yu Feng ialah pos celestial peringkat ke-7 dan murid teras dalam mazhab dalaman. Walaupun tiada siapa yang mahu perkara sebegitu berlaku, namun, siapakah yang akan mengetepikan murid sedalaman teras pos celestial peringkat ke-7 untuk murid seluar semata-mata? Yin Mo Chen kecewa dan tidak berdaya. Dia faham maksud kata-kata Li Chujin, kejadian ini kini telah berakhir. Yi Mo Chen mengangkat badan Lin Fen ke atas, Abang Lin, saya tidak cekap, malah tidak dapat mendapatkan keadilan untuk awak. Saya sangat tidak berguna. Dalam perjalanan, murid-murid sek luar yang lewat menunjuk ke arah mereka sambil berbisik sesama mereka. Mereka tahu apa yang telah berlaku sebelum ini, dan berasa kasihan terhadap kematian malang Lin Fen. Walaupun orang itu agak busuk, selain itu dia baik-baik saja. Ni Ming yang tergesa-gesa berlari apabila mendengar keadaan itu. Mukanya pucat apabila dia melihat mayat di bahu Yin Mo Chen. Abang Yin, apa yang berlaku kepada Abang Lin? Abang senior, Yi Mo Chen memandang Ni Ming Yang dan menggelengkan kepalanya. Ni Ming Yang menundukkan kepalanya, hatinya seberat Yi Mo Chen. Dia sudah tahu apa yang telah berlaku, situasi ini bukanlah sesuatu yang boleh diganggu oleh pengikut mazhab luar. Air di sini sangat dalam. Abang senior, sebelum adik Lin meninggal, dia minta saya berikan pedang ini kepada kamu. Juga, dia meminta saya untuk memberikan pedang lain ini kepada seorang murid yang kamu kenali. Tangan Yin Mo Chen bergetar semasa dia mengeluarkan dua pedang grade rendah dari beg simpanan. Ni Ming Yang memandang pedang di tangan, dan matanya menjadi merah. Abang Yin, kami tidak berdaya mengenai situasi ini. Kami hanya boleh menghantar adik Lin keluar dengan hormat. Ni Ming Yang berkata selepas beberapa ketika. Ya, kematian Lin Fen meninggalkan kesan yang besar kepada Yin Mo Chen. Mazhab Sand Devil mempunyai 9 puncak menjulang di atas awan seperti pesawat angkasa dalam alam manusia. Setiap puncak terdiri daripada tangga batu yang dipotong bersih. Pada asalnya, murid-murid mazhab luar tidak dibenarkan turun gunung, tetapi kerana perkara seperti ini telah berlaku, murid-murid yang menjaga pintu masuk mazhab memberi rahmat dan membiarkan mereka pergi. Kaki gunung itu menghijau dan subur. Yin Mo Chen dan Ni Ming Yang menggali kubur untuk Lin Fen di bawah pokok yang luas, kemudian perlahan-lahan menurunkan keranda ke dalamnya. Abang lelaki, berehatlah dengan tenang. Apabila saya masuk ke dalam mazhab batin, saya akan datang menemui kamu. Yin Mo Chen memandang keranda hitam dengan mata merah bengkak dan berkata. Ni Ming Yang menepuk bahu Yin Mo Chen, adik lelaki, seseorang mesti masih berjalan di jalan raya. Kematian tidak dapat dielakkan, junior kita baru sahaja pergi lebih awal daripada kita, di masa hadapan, kita akan bertemu lagi. Ya, Yin Mo Chen mengangguk. Mari kita kebumikan dia, Ni Ming Yang berkata. Selepas semuanya selesai, Yin Mo Chen dan Ni Ming Yang berdiri di hadapan kubur Lin Fen untuk masa yang lama sebelum akhirnya mengeluh dan pergi. Pada masa ini, keadaan sekeliling menjadi tenang dan tenang. Tiba-tiba, di hadapan kubur Lin Fen, corak riak mula muncul seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah diputar-belitkan. Sepasang kaki seperti jet perlahan-lahan melangkah keluar dari herutan, dan sesosok tubuh cantik muncul di hadapan kubur Lin Fen. Pakaian wanita itu adalah pakaian murid luar mazhab Sand Devil. Dia mengangkat jari, dan kilatan cahaya muncul. Kotoran yang menutupi kubur Lin Fen mula naik ke udara seolah-olah seseorang sedang mengawalnya. Secara beransur-ansur, keranda gelap mula timbul dari tanah. Clang! Paku yang menutup keranda mula jatuh ke tanah. Keranda terbuka, dan badan Lin Fen melayang perlahan ke arah wanita itu.
Sedikit kekesalan terpancar di wajah cantik wanita itu. Satu lagi genius jatuh, dunia mempunyai ramai jenius tetapi hanya segelintir yang benar-benar boleh berkembang, alangkah ruginya, pil Supreme, H. Esakan yang dalam kedengaran, memberikan kesan tidak berdaya dan kesunyian. Malam. Senyap sepenuhnya. Bagi mazhab Saint Devil yang mempunyai ribuan murid, kehilangan seorang tidak memberi kesan yang besar. Dalam hati sesetengah orang, kematian Lin Fen membawa kesakitan, tetapi bagi sesetengah orang, siapa Lin Fen? Kematiannya tidak ada kena-mengena dengan mereka. Di dalam mazhab itu, Yin Mo Chen berbaring di atas katilnya untuk masa yang lama, tidak dapat tidur, melihat beg penyimpanan di tangannya, seolah-olah dia merasakan bau Lin Fen. Ni Ming yang memperoleh kemahiran mempertahankan diri daripada Meng Yang Kuan, dan mulai hari ini dan seterusnya, dia berikrar untuk bekerja keras untuk mencapai peringkat pos celestial dan memasuki mazhab dalaman untuk mendapatkan keadilan atas kematian Lin Fen. Han Lu berasa gembira dan menuangkan segelas minuman keras untuk meraihkannya. Wang Tianfeng yang sombong bukanlah dirinya hari ini. Dia menyalakan 3 batang kemenyan di halaman rumah sebelum mengeluh dan kembali ke biliknya. Keesokan harinya pada waktu malam. Ding, kemas kini sistem selesai. Ding, membuka kunci fungsi tenaga sebenar. Ding, ciri klasifikasi kemahiran mempertahankan diri. Lin Fen, yang telah berbohong di dalam keranda selama 24 jam, mula membuka matanya. Walaupun bahagian dalam keranda itu hitam legam, dia boleh mengabaikannya kerana asas penanamannya sekarang. Lin Fen memberikan tamparan yang kuat, dan akibatnya, tanah bergegar. Dia kemudian memanjat keluar dari dalam. Lin Fen menarik nafas panjang dan menghirup udara segar. Saya hampir terbunuh, itu terlalu berbahaya. Lin Fen mengesat peluh di dahinya, memikirkan kembali apa yang berlaku di pentas pertempuran, berasa agak takut sekarang. Lin Fen memerhati sekelilingnya dengan teliti, terutamanya 9 puncak di belakangnya, dan kemudian faham dia kini telah meninggalkan mazhab Saint Devil. Lin Fen berasa sangat menyukai mazhab Saint Devil, tetapi memandangkan dia sudah berada di luar, dia boleh bermain-main sedikit. Sebaik sahaja dia memperoleh pangkalan penanaman yang kuat, dia kemudian akan kembali dan mengejutkan mereka. Bagi Yu Feng yang cuba membunuhnya, Lin Fen tidak mengambil kiranya. Salah satu kesan sampingan kurung sudut berganda terbuka Monkey Steel Speech kurung sudut berganda tertutup ialah orang yang pitch mereka dicuri akan merasakan dorongan tiba-tiba mahu membunuh pihak yang lain. Dan Yu Feng memberi sumbangan besar dalam membantunya memasuki peringkat pos celestial. Sumbangan sedemikian, bagaimana dia tidak dapat membayarnya kembali pada masa hadapan. Lin Fen tidak sabar-sabar membuka panel datanya. Sistem semasa telah dinaik taraf, jadi dia ingin tahu jenis helah baharunya, berasa sangat teruja. Nama, Lin Fen. Tahap 20, tahap pertama, pos celestial. Mata pengalaman muka sedih, 0/2 juta. Tenaga sejati, 100. Pengalaman penyimpanan, 0, boleh tingkatkan tahap watak, boleh tingkatkan tahap kemahiran mempertahankan diri. Kemahiran latihan badan, badan iblis abadi tahap 2, 200,000 per 4 juta. Penanaman mental, tiada. Kemahiran mempertahankan diri, monyet curi pitch tahap ke-15, 0 per 60,000. Taktik, tiada. Profession, tukang besi maju tahap 2, 1,000 per 10,000. Peralatan, 95 bata merah, senjata legendaris. Tajuk, tidak mengalah jadi lakukan sahaja, asas penanaman digandakan, head masa adalah 1 lilin kemenyan, penggunaan sekali. Apakah tenaga sebenar, penanaman mental, dan taktik? Lin Fen tidak tahu apa-apa. Walau bagaimanapun, pengalaman naik tahap wataknya telah berkurangan dan hanya memerlukan 2 juta mata pengalaman sekarang. Nampaknya betul kata abang senior. Pra-celestial dan post-celestial adalah 2 satah berbeza, sempadan yang sangat sukar untuk dilalui. Memandangkan dia perlu menyeberangi pesawat dari pra-celestial ke post-celestial, jumlah pengalaman yang dia perlukan adalah sangat tinggi. Tetapi apabila dia menyeberang, pengalaman itu akan kembali normal. Lin Fen memulihkan kuburnya seperti biasa. Dia sudah mati sekarang, dan jika dia meninggalkan kuburnya seperti ini, siapa tahu apa yang akan berlaku. Selepas itu, Lin Fen berlari ke arah timur jauh ke dalam hutan. Terdapat sebuah dinasti besar di timur, yang dipanggil dinasti yang besar. Dan destinasi semasa Lin Fen adalah di sana, lagipun di mana ada orang, pasti ada keseronokan. Bab 32, tidak membiarkan mat ini pergi. Ia benar-benar gelap di dalam hutan, dan bunyi menakutkan akan terdengar sekali-sekala.
Lin Fen pada umumnya tidak gentar, tetapi dia masih berasa agak takut dengan hutan yang menakutkan itu. Jika hantu tiba-tiba muncul, ia benar-benar menakutkan. Saya telah berjalan selama beberapa jam. Ia sepatutnya sudah cukup jauh dari mazhab Saint Devil. Mari kita berehat dan pergi ke utara esok. Lin Fen menemui tempat dan meletakkan beberapa daun pokok di atas tanah. Dia berbaring, menutup matanya dan bersiap untuk berehat. Sama ada hutan ini berbahaya, Lin Fen tidak dapat berkata. Dulu semasa dia dalam mazhab, dia hanya mendengar khabar angin. Khabar angin mengatakan bahawa hutan ini sangat berbahaya, apa yang sebenarnya berbahaya tentangnya, dia tidak begitu faham kerana dia tidak pernah mengalaminya sebelum ini. Saa-saa, keadaan sekeliling sunyi sepi. Lin Fen berbaring di bawah pokok besar, pernafasannya ringan. Dalam tumpukan rumput gelap, sepasang mata merah melintas. Sepasang mata merah ini dipenuhi dengan kehausan darah yang ganas, tetapi Lin Fen yang sedang tidur tidak merasakan bahaya yang semakin menghampiri. Pemilik sepasang mata merah itu adalah binatang buas. Ketinggian binatang buas ini adalah sekitar setengah manusia, dengan ekor seperti kuda, 4 kaki yang kasar dan kuat, kuku melengkung tajam, dan 2 helai rambut merah berdiri tegak di belakangnya. Deretan gigi yang tajam itu seolah-olah mampu mengoyakkan apa sahaja. Dari hadapan, kelihatan agak seperti anjing. Anjing syaitan penghancur bulan ialah binatang buas biasa di sekitar kawasan mazhab Saint Devil. Jika murid post-celestial atau pre-celestial bertemu dengan satu, mereka pasti akan mati. Anjing syaitan penghancur bulan berdiri teguh di atas tanah, mata merahnya merenung ke arah manusia di bawah pokok itu. Ia sebelum ini berinteraksi dengan seekor lagi anjing syaitan pemakan bulan yang cantik di bawah cahaya bulan dan kini keletihan, apabila ia tiba-tiba menangkap bau manusia. Jadi ia sememangnya tidak teragak-agak untuk datang. Walaupun binatang buas kejam dan dahagakan darah, mereka masih agak pintar. Anjing syaitan pemangsa bulan telah memerhati dari bayang-bayang untuk masa yang lama. Hidungnya yang sensitif dapat mengesan senjata musuh dan memberitahu dari bau seseorang sama ada mereka kuat. Anjing iblis penghancur bulan telah mencium bau Lin Fen selama kira-kira seminit dan membuat kesimpulan bahawa ini adalah makan malam percuma. Anjing syaitan pemangsa bulan bergerak ke hadapan selangkah demi selangkah. Apabila ia hanya beberapa langkah dari mangsanya, ia membengkokkan kaki belakangnya dan menerkam keluar dengan ganas. Klang! Gigi tajam anjing syaitan pemangsa bulan menggigit tanpa belas kasihan ke arah mangsanya, tetapi perkara yang tidak dijangka berlaku. Bunyi gertakan kedengaran, dan gigi anjing iblis pemangsa bulan mula bergemeretak. Bagaimana ini boleh berlaku? Setelah digigit, mangsa biasanya akan mendedahkan dagingnya yang lembut dan lazat, tetapi apakah keadaan semasa ini? Pada ketika itu, anjing syaitan pemangsa bulan menjadi marah. Gigi tajamnya yang membanggakan tidak dapat merobek manusia semata-mata, ia adalah satu keaiban. Gigit, 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 com, ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 1000. Ding, tahniah Eternal Demon Body pengalaman campur 1000. Aliran tata tanda sistem berbunyi dan Lin Fen yang sedang tidur merasakan kepalanya hampir meletup dari rakit. Begitu bising, Lin Fen duduk dengan tidak puas hati, tetapi dia terkejut melihat makhluk di hadapannya. Dari mana anjing ini datang? Ding, menemui binatang liar post-celestial tahap 1, Moon Devouring Demon Hound. Lin Fen terkejut. Bukannya dia tidak pernah mendengar tentang binatang buas sebelum ini. Apabila dia menjadi pengikut mazhab luar, buku kecil yang disediakan oleh mazhab itu mempunyai pengenalan binatang buas. Mereka adalah makhluk ganas dan kejam yang berkeliaran di bumi, dan bahkan binatang buas yang paling lemah berada di peringkat post-celestial. Selain itu, binatang liar post-celestial mempunyai kelebihan berbanding manusia tahap penanaman yang serupa. Pada masa ini, anjing syaitan penghancur bulan menjadi semakin ganas, menggigit tanpa henti pada lengan Lin Fen seolah-olah ia melawannya hingga mati. Woof woof, anjing syaitan pemangsa bulan kemudian menyedari bahawa manusia itu telah bangun dan melolong dengan kuat. Lin Fen memandang anjing syaitan pemangsa bulan dan berkelip. Siapa sangka binatang buas yang menggigitnya akan memberikan pengalaman untuk badan iblis abadi. Cuma Liu itu agak berbau dan menjijikkan. Woof woof. Anjing syaitan pemangsa bulan menjadi lebih marah. Ekor kuda hitam itu tiba-tiba meletus menjadi api hitam, seolah-olah mahu membakar manusia ini hidup-hidup. Batu bata ke kepala. Lin Fen mengeluarkan bata merah 95, yang legenda dari Bird-nya tanpa sepatah kata lagi, dan menghentakkannya ke kepala anjing syaitan pemangsa bulan. Anjing iblis penghancur bulan yang sebelum ini ganas serta merta pengsan.
Kemudian Lin Fen menepis badannya, terlalu berbahaya, tabiat tidur ini masih tidak berubah. Sebaik sahaja saya tidur, hampir mustahil untuk membangunkan saya. Lin Fen mengheret kaki anjing iblis penghancur bulan sambil mencari pokok anggur. Kalau tak ada, sekurang-kurangnya dia bersarapan untuk esok. Semasa mencari pokok anggur, setiap kali anjing syaitan pemangsa bulan bangun, Lin Fen akan memukul batu bata di atas kepalanya. Apabila anjing syaitan penghancur bulan bangun semula, ia mula meraung dan bersedia untuk bergegas keluar untuk mencari Lin Fen sehingga dilupakan. Tetapi kemudian anjing syaitan pemangsa bulan menyedari ia tidak dapat menggerakkan anggota badannya. Diam. Kamu diikat pada pokok, jadi adakah kamu benar-benar fikir kamu masih boleh bergerak? Lin Fen tidak dapat mengelak daripada mengagumi keindahan alam semula jadi. Pokok anggur yang dia temui adalah kuat sehinggakan seorang pos celestial seperti dia pun tidak dapat mematahkannya, sungguh tegap. Langit beransur cerah. Lin Fen benar-benar terjaga sekarang sambil dia mengeling ke arah anjing syaitan pemakan bulan yang diikat pada pokok itu, memerhatikannya dengan teliti. Bulu hitam menutupi seluruh badannya, tetapi kawasan sekitar perut berwarna putih, dan ia adalah lelaki. Sehari tidak boleh disia-siakan. Oleh kerana Anda mengambil kebebasan untuk menyelamatkan diri, saya akan menggunakan Anda sebagai amalan. Lin Fen menggulung lehernya, memanaskan badan terlebih dahulu. Anjing syaitan pemangsa bulan memandang manusia di hadapannya, jantungnya berdegup kencang. Apa yang manusia ini cuba lakukan? Mengapa pandangannya lebih jahat daripada pandangannya? Woof woof. Anjing iblis penghancur bulan melolong, memberi amaran kepada manusia supaya tidak bertindak terlalu angkuh. Lin Fen datang di hadapan anjing syaitan penghancur bulan, matanya terkunci terus ke bahagian tengah anjing syaitan penghancur bulan, dan kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Latihan bermula. Di bawah tatapan ganas anjing syaitan pemangsa bulan, Lin Fen bergerak. Pergerakan itu benar-benar semula jadi, dan walaupun ia hanya satu langkah, ia secara beransur-ansur mencapai jalan penguasaan sebenar. Monyet curi peach. Wah! Tiba-tiba, tangisan yang menusuk kedengaran di seluruh hutan. Ding, tahniah. Monyet curi peach pengalaman campur 500. Sebaik sahaja pemberitahuan sistem berbunyi, Lin Fen tersenyum gembira. Ia sama seperti yang dia fikir, monyet mencuri buah peach adalah teknik yang baik. Mana-mana lawan lelaki dunia akan sangat menderita daripadanya. Monyet curi peach. Ding, tahniah. Monyet curi peach pengalaman campur 500. Wah! Kemudian Lin Fen memulakan laluan pengalamannya bertani. Tubuh anjing iblis penghancur bulan menggeletar, matanya yang ganas kelihatan keliru dan menyesal. Ledakan jeritan yang menusuk memberitahu betapa sakitnya anjing syaitan pemangsa bulan. Ia semakin terang. Sinaran cahaya matahari memancar melalui daun pokok ke muka Lin Fen. Lin Fen melihat panel data. Pengalaman Monkey Steel Speech kini berada pada 40,000, kira-kira 10,000 mata lagi untuk naik level. Lin Fen menepis tangannya, mari kita tamatkan di sini untuk hari ini, kemudian memandang ke arah anjing iblis penghancur bulan dan mengeluh, untuk pengalaman, saya tidak boleh melepaskan anjing betina ini, ia agak tidak berhati perut. Petik 1. Woof. Anjing syaitan pemangsa bulan kini berasa amat menyesal. Bagaimana ia menjadi seperti ini? Ia kemudian memandang manusia di hadapan dan meraung kuat. Lin Fen mengeluarkan pedang kelas pertengahan dari beknya dan memandang dengan berat hati pada anjing syaitan pemangsa bulan. Abang Hound, saya akan membalas kebaikan hari ini pada masa hadapan. Ding, mengalahkan binatang liar pos celestial tahap 1, anjing syaitan pemangsa bulan. Ding, pengalaman campur 5,000. Ding, menggugurkan kemahiran mempertahankan diri yang tidak konvensional harimau hitam curi hati. Bab 33, atau ada di sini. Oh, Lin Fen terkejut. Dia pada asalnya hanya berfikir untuk memasak anjing syaitan penghancur bulan untuk mengisi perutnya, tetapi kemahiran mempertahankan diri telah jatuh tanpa diduga, ia agak pelik. Ding, menemui kemahiran mempertahankan diri yang tidak konvensional, harimau hitam curi hati, belajar. Lin Fen kini telah meninggalkan mazhab Saint Devil, tetapi dia kini menyesal terlalu banyak bermain-main dan terlupa mempelajari beberapa teknik. Walaupun, harimau hitam mencuri hati adalah kemahiran mempertahankan diri yang tidak konvensional, dengan monyet mencuri peach, sebagai contoh awal, Lin Fen percaya bahawa selagi dia meningkatkan tahapnya, dia akan dapat memusnahkan apa sahaja. Ding, belajar, harimau hitam curi hati, tahap 1, pengalaman, 0/100. Black Tiger Steals Heart, teknik pewanitaan ciptaan sendiri, diperoleh daripada anjing iblis penghancur bulan.
Apabila Lin Fen melihat pengenalan kemahiran mempertahankan diri, ekspresinya sedikit berubah. Akhirnya, ia ternyata hanya teknik penyamaran wanita. Apa yang merompak? Tetapi Lin Fen tidak akan meninggalkan teknik ini. Oleh kerana tiada teknik yang baik atau buruk, ia hanya bergantung kepada siapa yang menggunakannya. Memandangkan Lin Fen percaya dia seorang yang baik, dia pasti tidak akan menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Selepas mengisi perutnya, Lin Fen mengemas dan terus menuju ke utara. Selepas Lin Fen pergi, seekor anjing syaitan penghancur bulan dengan badan yang sedikit kurus melompat keluar dari rumput. Ia menghidu udara, dan kemudian tiba-tiba meraung dalam kemarahan. Koma. Di sepanjang jalan, Lin Fen bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi mereka semua dikalahkan dengan satu tebasan dari pedangnya. Pengalamannya meningkat sedikit apabila dia membunuh binatang buas, membuatnya sedar bahawa mungkin adalah pilihan yang bijak untuk meninggalkan mazhab Saint Devil. Dalam mazhab Saint Devil, naik level agak sukar, tetapi di luar, dengan binatang buas yang mengamuk, pengalaman membunuh mereka telah menjadi agak banyak. Wah! Pada ketika itu, semak bergegar sedikit. Lin Fen mengerutkan kening dan berhenti, kerana sesuatu seolah-olah sedang berlaku. Tata! Pada ketika itu, sekumpulan anjing syaitan pemangsa bulan melompat keluar dari semak. Lin Fen memandang kumpulan anjing syaitan pemangsa bulan yang menghalang jalannya dan mempunyai gambaran umum tentang apa yang sedang berlaku. Mereka seolah-olah berada di sini untuk membalas dendam. Anjing syaitan pemangsa bulan biasanya aktif pada waktu malam, dan pada dasarnya hanya tidur pada waktu pagi. Tetapi kumpulan anjing syaitan pemangsa bulan yang mengelilinginya jelas telah menjejakinya dengan baunya. Woof! Pada masa ini, anjing syaitan pemangsa bulan dengan badan yang lebih kurus menampakkan taringnya, memandang Lin Fen dengan kebencian yang mendalam. Ekornya seperti kuda terbakar dengan api, dan tanah di bawahnya terbakar hitam pekat. Lin Fen mahu berunding dengan mereka, tetapi pihak yang satu lagi tidak memberinya peluang dan menyerangnya di tempat kejadian. Kumpulan anjing syaitan penghancur bulan ini semuanya mempunyai pangkalan penanaman sehingga tahap 3 post-celestial. Jika Lin Fen tidak mempunyai badan iblis abadi, dia sudah lama mati. Ding, mengalahkan binatang liar post-celestial tahap 2, Moon Devouring Demon Hound, pengalaman campur 8000. Ding, mengalahkan binatang liar post-celestial tahap 1, Moon Devouring Demon Hound, pengalaman campur 5000. Lin Fen menetak setiap anjing dengan pedang, pergerakannya pantas dan tanpa teragak-agak. Walaupun terdapat banyak anjing syaitan penghancur bulan dan bertahan terhadap semua adalah sukar, kerosakan yang dialami oleh anjing syaitan yang memakan bulan semuanya ditukar kepada pengalaman oleh badan iblis abadi. Hei, jangan terlalu sombong, pedang Lin Fen memancar, dan anjing syaitan pemangsa bulan dibelah dua. Tetapi anjing syaitan pemangsa bulan adalah ganas. Walaupun mereka telah kehilangan separuh daripada kumpulan mereka, mereka enggan berundur. Ding, tahniah pengalaman, Eternal Demon Body, campur 1000. Selepas Lin Fen menghapuskan seluruh kumpulan anjing syaitan penghancur bulan, dia kemudian mengeluh kecil, kenapa perlu melalui semua masalah itu. Ding, memperoleh kemahiran mempertahankan diri peringkat pertengahan dari kategori ringan, tinju Imperial tak alih, belajar. Penumbuk Imperial tak alih, ialah kemahiran mempertahankan diri Empire yang berkaitan dengan dinasti yang besar. Ding, memperoleh kemahiran mempertahankan diri peringkat rendah dari kategori ringan, badan psikedelik, belajar. Badan psikedelik, ialah kemahiran mempertahankan diri yang berkaitan dengan sekolah syurga dinasti yang agung. Selepas menghapuskan anjing syaitan pemangsa bulan, Lin Fen memperoleh 2 kemahiran mempertahankan diri. Nampaknya ramai orang dari dinasti yang agung mati di tangan anjing syaitan pemangsa bulan ini. 2 hari kemudian, Lin Fen menghadapi 4 lagi serangan daripada anjing syaitan pemangsa bulan. Pada masa yang sama, dia berhadapan dengan banyak binatang buas lain di sepanjang jalan. Selepas memasuki peringkat post-celestial, Lin Fen akhirnya memahami penggunaan tenaga sebenar. Menggunakan badan psikedelik atau tinju Imperial tak alih, semuanya menggunakan tenaga sebenar, tetapi yang merisaukan Lin Fen ialah dia tidak tahu cara memulihkan tenaga sebenar dengan cepat, dan hanya boleh berehat setiap hari untuk memulihkannya secara perlahan. Lin Fen juga merasakan bahawa penggunaan tenaga sejati juga ada kaitan dengan kemahiran penanaman mental. Nampaknya ada keperluan untuk mendapatkan kemahiran penanaman mental jika dia mempunyai peluang. Lin Fen juga menemui sesuatu yang baharu tentang anjing syaitan pemangsa bulan, mereka adalah sekumpulan binatang ganas yang akan secara aktif membalas dendam.
Kerana anjing syaitan yang memakan bulan, pangkalan penanaman Lin Fin juga telah meningkat, dan kini berada di peringkat 2 pos celestial. Tenaga sebenar juga telah berganda. Selepas 3 hari, Lin Fin merasakan bahawa dia sepatutnya hampir meninggalkan hutan tebal itu. Dia tertanya-tanya sama ada dinasti yang besar berada di luarnya. Lin Fin tidak mempunyai maklumat yang jelas dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Maklumatnya sekarang hanyalah untuk meningkatkan pangkalan penanamannya dan kembali ke mazhab Saint Devil untuk memberi kejutan besar kepada saudara-saudaranya apabila dia menjadi lebih kuat. Pada masa ini, Lin Fin sedang duduk di bawah pokok. Dia telah menggunakan badan psikedelik berulang kali untuk mempercepatkan langkahnya, jadi jumlah tenaga sebenar yang digunakan adalah hebat. Tetapi kesannya tidaklah teruk, kerana penggunaan badan psikodelik telah membuatkan dia bergerak 10 kali ganda kelajuan biasa. Pada masa ini, badan psikedelik sudah berada di tahap 5, dan tinju imperial tak alih berada di tahap 3. Boom! Tiba-tiba, Lin Fin merasakan bumi bergegar dengan kuat. Lin Fin terkejut dan segera membongkok, adakah sesuatu mungkin berlaku? Tetapi apabila Lin Fin berdiri, rasa tenaga yang megah muncul seperti ombak. Apa-apaan? Apa itu? Lin Fin benar-benar terpegun, hanya Tuhan yang agung yang manakah milik kehadiran ini? Ia sangat sengit. Lin Fin kemudian menyedari bahawa langit di hadapan semakin gelap seolah-olah ia adalah akhir dunia. Lin Fin berlari ke hadapan, adalah lebih baik untuk tidak terlibat dalam situasi berbahaya seperti itu. Tetapi, dia masih ingin tahu. Jadi, Lin Fin memutuskan untuk mengintip, lagipun, tiada perkara buruk yang sepatutnya berlaku daripada itu, bukan? Lin Fin mula merayap keluar secara senyap-senyap. Mo Yisuan, serahkan peta harta karun orang suci ke-7 dan saya akan biarkan awak hidup. Pada masa ini, di langit, 2 figura terlibat dalam pengejaran, persekitarannya benar-benar sepi. Saya tidak sangka ahli salah satu daripada 12 mazhab soleh, mazhab pedang Lianlong, akan melakukan sesuatu seperti pembunuhan. Lelaki berbaju belakang yang dikejar itu memusingkan mukanya tanda menghina tetapi tidak berani tinggal. Peta harta karun orang suci ke-7 adalah artifak 7 orang kudus nenek moyang, serahkan sekarang. Sebelah lain, tiba-tiba, kilatan cahaya memancar keluar. Kawasan di hadapan lelaki berpakaian hitam itu diherotkan dan sebuah jambatan batu purba yang penting muncul dari udara, memotong laluan lelaki berpakaian hitam itu. Serahkan. Yang menghalang lelaki berpakaian hitam itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan aura yang hebat tentangnya. Mo Yisuan memandang dengan berhati-hati pada wanita di hadapannya, tangannya menggenggam gulungan yang kelihatan kuno. Ni Mantian, adakah anda benar-benar mahu melawan saya hingga mati? Mo Yisuan bertanya dengan berhati-hati. Hanya awak seorang. Ni Mantian ketawa dingin, pedang berbasikal. Lin Fin bersembunyi dari jauh, memerhatikan keadaan di hadapan sambil terpinga-pinga. Ini terlalu gila. Jika ini dia di sana, sudah lama dia dibunuh. Tetapi pada masa ini, sesuatu yang membingungkan Lin Fin berlaku. Mereka seolah-olah telah bergaduh terlalu ganas, kedua-dua yang sebelum ini baru sahaja terlibat dalam pergaduhan sengit seolah-olah berada pada head mereka dan berdiri tidak bergerak. Tetapi walaupun begitu, Lin Fin tidak berani pergi. Ni Mantian, pengalaman datang dengan usia. Walaupun anda adalah salah satu daripada puncak alam ini, anda kekurangan pengalaman dalam pertempuran sebenar. Mo Yisuan ketawa, mukanya menjadi pucat seperti kotoran. Curang. Ni Mantian tidak bercakap lagi dan menutup matanya untuk sembuh. Kami tidak tahu siapa yang akan mati hari ini. Saya mengakui bahawa sek pedang Lianlong adalah nombor 1 dalam ilmu pedang, tetapi apabila ia datang untuk penyembuhan, mereka mati terakhir. Kami berdua tidak boleh bergerak sekarang, jadi saya ingin melihat apa yang boleh anda lakukan kepada saya. Walaupun Mo Yisuan bercakap besar, dia juga berebut untuk pulih. Lin Fin, yang berada jauh di kejauhan, menajamkan telinganya sambil mendengar. Apa yang mereka katakan sebelum ini tidak penting, tetapi ada satu ayat yang sangat penting. Kami berdua tidak boleh bergerak sekarang. Mereka tidak boleh bergerak. Lin Fin menggumam, kemudian ekspresinya berubah. Apa gunanya tengok kalau mereka tak boleh bergerak? Atuk datang. Mata Lin Fin bersinar ketika itu sambil berlari ke arah 2 orang itu. Bab 34, contoh baik berkhidmat kepada rakyat. Selepas datang ke dunia fantasi ini, Lin Fin tidak terlalu memikirkan tentang orang lain. Perkara seperti menguasai seluruh alam semesta, yang dikhaskan untuk orang yang benar-benar berkuasa.
Memandangkan dia mempunyai sistem, dia perlu memanfaatkannya dan meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin. Sekarang peluang sebegitu besar sudah ada di hadapannya, bagaimana dia boleh terlepas? Mo Yisin dan Ni Mantian sedang terlibat dalam perjuangan penyembuhan yang hebat, tetapi pada masa ini, mereka mendengar suara gembira menjerit. Datuk datang. Mo Yisin membuka matanya dan melihat seseorang berlari dari jauh. Hatinya kemudian melonjak kegembiraan, seolah-olah saat hidup atau mati telah tiba. Nasib baik, dia adalah murid dari Mazhab Syaitan Infinite. Jika Mazhab Syaitan Infinite mendakwa mereka adalah nombor 2 dalam menggoda manusia, maka tiada siapa yang akan mengaku sebagai nombor 1. Ni Mantian mengerutkan dahi, tidak tahu siapa orang itu. Walaupun dia tidak dapat mengesan pangkalan penanaman lawan, dilihat dari gerak kaki, nampaknya dia adalah seseorang dari dinasti Yan yang agung. Lin Fin berlari ke hadapan sepantas kuda, kelajuannya menembusi Head, kemudian memandang ke pangkalan penanaman kedua-duanya. Peri Celestial tahap 7. Peri Celestial tahap 8. Lin Fin terkedu selepas melihat mereka, kuat, terlalu kuat. Tanpa diduga, dua bos besar muncul. Nampaknya saya akan dapat untung besar kali ini. Saudara seperjuangan saya adalah pengikut Mazhab Syaitan Infinite. Kami telah menjalin hubungan baik dengan Mazhab Sand Devil selama beberapa generasi. Jika Anda membantu saya boleh memperkenalkan Anda kepada ketua Mazhab Sand Devil. Ini adalah wilayah dinasti Yan Agung, dan dinasti Yan Agung adalah anak syarikat Mazhab Sand Devil. Memandangkan orang ini muncul di sini, kemungkinan besar dia berasal dari dinasti Yan yang Agung. Selagi dia menjanjikan faedah yang mencukupi kepada pihak lain, dia pasti akan membantu. Ni Mantian masih muda, jadi dia kurang pengalaman. Tetapi pada ketika itu, dia masih mula risau. Ini adalah wilayah Mazhab Sand Devil, dan banyak dinasti adalah anak syarikat Mazhab Sand Devil. Oleh kerana dia berasal dari mazhab yang soleh, dia berada dalam keadaan yang merugikan. Dia juga cedera parah dan telah menjadi mangsa muslihat Mo Yisin, jadi dia tidak boleh bergerak. Dia telah memupuk tubuh Lian Long, jadi pos celestial semata-mata tidak akan dapat membahayakannya, tetapi jika dia campur tangan dan membantu Mo Yisin pulih terlebih dahulu, dia akan menghadapi masalah yang teruk. Abang saya, Mo Yisin diam-diam menyembuhkan dirinya dan bersedia untuk terus menggoda pihak lain. Lin Fin, yang bergegas ke hadapan, berhenti sambil menyedari bahawa mungkin keluar secara terbuka bukanlah idea yang bagus. Tetapi menutup mukanya sekarang sudah terlambat, jadi dia hanya mampu bertahan dan menghadapinya hingga ke penghujung. Pada masa ini, Lin Fin memegang senjata legenda, bata merah 95, di belakangnya. Sesama saudara saya sebagai asterisk. Tanpa sebarang kata, Lin Fin melompat ke hadapan dan memukul batu bata di atas kepala Mo Yisin. Mo Yisin, yang sedang dalam proses penyembuhan, serta-merta pengsan. Ni Mantian melihat ini dari sisi dan menghembus nafas lega secara rahsia. Nampaknya pihak lain adalah orang yang boleh membezakan yang baik dari yang salah. Mazhab Syaitan, pada akhirnya, adalah Mazhab Syaitan, setiap orang yang menjadi sebahagian daripadanya akan dihukum. Sungguh malang bagi beribu-ribu rakyat di bawah dinasti yang besar, kerana mereka dikawal oleh Mazhab Syaitan. Sebagai murid salah satu daripada 12 mazhab soleh, jalan masa depannya masih sangat panjang. Terima kasih. Ni Mantian berbisik, kemudian menutup matanya dan secara senyap mula sembuh. Sama-sama, Lin Fin tersenyum dan mengambil senjata legendanya, memukul Ni Mantian di atas kepalanya. Apabila kedua-dua orang itu pengsan, Lin Fin menepis tangannya sambil melihat ke kiri dan kanan. Lelaki itu kacak manakala perempuan memiliki kecantikan yang tidak dapat diganggu-gugat. Siapa yang harus dia mulakan dahulu adalah dilema yang mendalam. Terhadap wanita cantik, Lin Fin akan sentiasa merenung dengan motif murni. Dia pasti tidak akan mempunyai sebarang motif yang tidak murni. Kerana peminat Lin adalah seorang yang tulen. Lin Fin memikirkannya, seorang tuan peri celestial tahap 7, dia tidak pernah terfikir bahawa batu batanya sendiri mampu menumbangkan dua tuan peri celestial. Ia sesuatu yang tidak pernah dia berani fikirkan. Baiklah, tuan-tuan dahulu. Mari kita mulakan dengan kamu. Memandangkan, Monkey Steel Speech, sudah pun mencapai tahap 15, ia telah lama mencapai satah yang sangat tinggi, tetapi sejauh mana ketinggiannya, Lin Fin tidak dapat berkata kerana dia tidak pernah mengujinya. Lin Fin menarik nafas panjang dan melenturkan jarinya untuk menjadikannya lebih mudah digerakkan. Hei, monyet curi peach. Lin Fin menyerang tanpa sebarang teragak-agak, tidak meninggalkan ruang untuk sebarang kesilapan. Bing, tahniah, Monkey Steel Speech, pengalaman campur 20,000.
Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, naik tahap. Apabila dia mula-mula menyerang, Lin Fen menjadi terkejut serta-merta dan kemudian sangat teruja apabila mendengar pemberitahuan sistem. Pengalaman itu meningkat dengan begitu pantas. Mencuri. Curi, curi. Lin Fen bersungguh-sungguh menanam monyet curi Peach dan menjadi lebih mahir dengan setiap penggunaan. Dia kini pada dasarnya telah menguasainya. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, pengalaman campur 30,000. Hei, apa yang berlaku? Lin Fen terkejut dan berhenti. Monyet sebelumnya mencuri Peach hanya bernilai 20,000 pengalaman. Bagaimana ia tiba-tiba bertukar kepada 30,000? Adakah ia mungkin ada kaitan dengan kerja tangan? Lin Fen kemudian bereksperimen lagi dengan mencuri Peach. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, pengalaman campur 20,000. Lin Fen akhirnya faham bahawa ia pasti ada kaitan dengan kerja tangan. Dengan setiap peringkat, kerja tangan akan menjadi lebih penting, dan ini berkemungkinan peningkatan yang dibawa oleh peningkatan baru-baru ini. Lin Fen secara beransur-ansur membenamkan dirinya dalam peraturan Monkey Steal Speech. Dunia dikatakan mempunyai 3,000 jalan yang hebat, setiap jalan adalah kemungkinan. Dunia sebenarnya tidak terhad kepada 3,000 laluan. Sebaliknya, 3,000 adalah titik angka. Ia tidak mengatakan bahawa hanya 3,000 laluan boleh diambil. Sebaliknya, ini bermakna bahawa kemungkinan tidak berkesudahan. Jika seseorang mencapai tahap tertentu, mereka akan dapat melampaui head. Monyet curi Peach. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, pengalaman campur 30,000. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, naik tahap. Menaikkan tahap semula membuatkan Lin Fen sangat gembira. Oh, pada ketika itu, Lin Fen melonjak, oh tidak, saya terlalu asyik mencuri buah Peach sehingga saya hampir terlupa masa. Dia kemudian mengambil batu bata itu dan menghentaknya sekali lagi ke atas kepala dua orang itu tanpa teragak-agak. Dua orang itu, yang hampir bangun, pengsan semula. Lin Fen mengeluh lega. Nampaknya dia perlu memberi perhatian pada masa dia mencuri buah Peach. Mereka berdua adalah makhluk peringkat bos. Jika mereka benar-benar mencuba, mereka pasti akan dapat membunuhnya. Lin Fen mempertaruhkan segala-galanya kali ini untuk meningkatkan kemahirannya dengan cepat dengan bergantung pada mereka. Lin Fen kemudian mengangkat kedua-dua tangan dan mula mencuri secara gila ke arah kelangkang Mo Yisin, ketua mazhab syaitan infinite. Setiap kali mereka berdua hendak bangun, Lin Fen tanpa ragu-ragu akan memukul batu bata di atas kepala mereka dan menyebabkan mereka pengsan sekali lagi. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, naik tahap. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech, naik tahap. Selepas, Monkey Steal Speech berulang kali naikkan lagi, mencapai tahap 19, Lin Fen berhenti. Sebabnya ialah pengalaman untuk Monkey Steal Speech, kini telah mencecah 1 juta. Sebelum tahap 19, pengalaman itu baru beberapa ribu, tetapi kini, ia telah melonjak kepada 1 juta. Apabila ia mencapai tahap 20, ia berkemungkinan besar akan dinaik taraf seperti badan iblis abadi. Pada masa ini, Lin Fen memandang ke arah kelangkang Mo Yisin, merasakan sesuatu yang kelihatan agak bengkak. Dia kemudian mengeluh, berkhidmat kepada orang baik masyarakat. Monyet curi Peach. Curi. Bab 35, lapangan terbang flat menjadi bukit. Ding, tahniah, pengalaman monyet curi Peach campur 10,000. Pengalaman mula berkurangan, tetapi Lin Fen sudah menjangkakan perkara ini akan berlaku. Dalam mazhab Saint Devil, para murid hanya memberikan pengalaman dalam ratusan atau beberapa ribu paling banyak. Sekarang dia telah diberi peluang yang begitu besar, dan bertemu dengan pakar yang sanggup memberikannya mata, dia tidak akan melepaskan peluang ini tidak kira apapun. Memandangkan mencuri sebiji Peach kini hanya memberikan 10,000 mata pengalaman, maka naik level memerlukan mencuri 100 kali. Jumlah ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi Lin Fen bimbang Yi Mo Xin akan lama musnah ketika itu. Tetapi, Yi Mo Xin adalah peri celestial tahap 7, jadi tiada apa yang perlu dirisaukan. Pangkalan penanaman adalah setinggi itu, jadi tubuhnya mesti sangat tegap. Lin Fen dengan itu memasuki kitaran curi Peach yang tidak berkesudahan. Masa beransur-ansur berlalu. Lin Fen tidak tahu berapa kali dia telah mencuri, dan dia juga tidak dapat mengira berapa kali dia memukul dengan batu bata. Selepas itu, dia membuat peraturan bahawa selepas setiap 5 mencuri, dia akan memukul batu bata di atas kepala kedua-duanya, kemudian meneruskan rendaman mencuri Peach yang menggembirakan. Ding, tahniah, pengalaman Monkey Steal Speech campur 10,000. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech naik tahap. Ding, tahniah, Monkey Steal Speech dinaik taraf kepada Twisting Heaven and Earth.
Lin Fen menjadi gembira apabila melihat Monkey Steal Speech di naik taraf. Tambahan pula, nama baharu itu juga kelihatan sangat mewah baginya. Ia kemungkinan besar sangat kuat. Memutar syurga dan bumi, yin dan yang untuk langit dan bumi, membalikkan yin dan yang. Apabila Lin Fen melihat penerangan itu, dia serta-merta menjadi terpegun. Bagaimana jadinya? Bagaimana ia menjadi lebih jahat? Ini sama sekali tidak sesuai dengan watak saya. Lin Fen merasakan dorongan untuk menangis. Ini adalah teknik yang merosot sepenuhnya. Memutar syurga dan bumi tahap 1, pengalaman, 0/1 juta. Pada masa ini, Lin Fen menjadi terdiam. Tindakan yang betul seperti Monkey Steal Speech telah dinaik taraf kepada teknik yang merosot. Pada masa hadapan, jika dia membuka klinik, adakah ia mungkin khusus untuk menukar jantina lelaki? Lin Fen mengeling Mo Yisin dan mengeluh sedikit. Dia kemudiannya datang ke hadapan Ni Mantian. Dia memandang Ni Mantian dan memeriksanya dari atas ke bawah. Wanita yang cantik. Kecantikan yang begitu syurga. Kehadiran yang begitu hebat. Kecantikannya seperti syurga. Oh, tiba-tiba, Lin Fen terkaku dan kemudian mengerutkan dahi. Begitu cantik, tetapi kenapa dia seperti lapangan terbang yang rata? Sangat mengecewakan. Lin Fen merenung dada rata Ni Mantian sambil menggelengkan kepalanya sambil mengeluh. Dewa-dewa tidak adil, memberikannya kecantikan seperti itu tetapi bukan sosok yang membanggakan. Pada masa ini, Lin Fen terlibat dalam perjuangan dalaman. Sama ada, harimau hitam mencuri hati, itu kotor atau tidak, Lin Fen merasakan ianya kotor. Teknik pewanitaan tidak boleh menjadi benar pada akhirnya. Tetapi, Lin Fen percaya pada kesaksamaan jantina. Memandangkan Mo Yisin mengalami serangannya, wanita ini juga tidak akan terlepas daripada kemarahannya. Harimau hitam mencuri hati adalah teknik yang mudah. Sama seperti Monkey Steal Speech, ia hanya satu pergerakan. Namun, ia sentiasa berubah. Kalau dia tak amati dan kaji sikit, susah nak naikkan ke tahap yang tinggi. Lin Fen kemudian menarik nafas dalam-dalam, ekspresi lesunya sebelum ini menjadi sangat tajam. Harimau hitam curi hati. Ding, tahniah, pengalaman Black Tiger curi hati campur 100,000. Ding, tahniah, harimau hitam curi hati naik level. Ding, tahniah, harimau hitam curi hati naik level. Pada masa ini, Lin Fen agak sedih. Satu langkah ini dan, harimau hitam mencuri hati, serta-merta meningkat sebanyak 10 tahap. Kelajuan ini tiada tandingannya. Nampaknya Dewi Peri Celestial tahap 8 inilah yang akan membawa banyak pengalaman. Lin Fen mahu membawa Dewi ini bersamanya. Dengan cara itu, dia boleh membawanya keluar bila-bila masa dia mahu meningkatkan tahap pelbagai langkah. Lin Fen menarik nafas panjang dan tersedar dari kegembiraannya meratakan, kemudian tanpa ragu-ragu menyerang lagi. Harimau hitam curi hati. Ding, tahniah, pengalaman Black Tiger curi hati campur 60,000. Harimau hitam curi hati. Ding, tahniah, pengalaman Black Tiger curi hati campur 60,000. Ding, tahniah, harimau hitam curi hati naik level. Dengan setiap peringkat, harimau hitam mencuri hati, dia melihat bahawa pengalaman yang diperoleh semakin berkurangan. Namun begitu, pengalaman itu masih luas. Jika ia adalah orang biasa, mereka sudah lama berhenti memberikan pengalaman. Ini adalah peluang yang diberikan oleh dewa, jadi Lin Fen ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Tidak akan ada masa depan. Ketika Lin Fen terus menyelami serangannya, dia menyedari dengan ngeri bahawa lapangan terbang asal Ni Mantian kini telah menjadi sebuah bukit beralun. Ini. Lin Fen terkejut sehingga tiada perkataan yang keluar dari mulutnya. Apakah ini? Adakah mereka membengkak akibat serangan saya, atau adakah ia kesan sampingan, harimau hitam mencuri jantung? Sudah tentu, Lin Fen tidak sesat sehingga merobek pakaian pihak lain untuk diperiksa. Lagipun, orang yang baik dan sesuai seperti dia tidak akan melakukan perkara seperti itu. Lin Fen menyemak tahap, harimau hitam mencuri hati. Ia kini tahap 14, dan pengalaman yang diperlukan adalah sekitar 200,000. Kelajuan meratakan ini adalah sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh Lin Fen. Cepat, benar-benar pantas. Lin Fen dapat menyerang dengan begitu kejam kerana kedua-dua teknik ini tidak membawa maut, dan kedua-dua ini sanggup berbaring secara senyap-senyap di sana dan membiarkannya menyerang mereka, semuanya berkat senjata legenda, bata merah 95. Lin Fen memandang bata merah 95 di tangannya dan menciumnya. Teman yang baik. Kemudian, dia menghentaknya semula ke atas kepala mereka berdua. Lin Fen terus menggunakan harimau hitam mencuri hati, kerana dada rata asal Ni Mantian menjadi lebih banyak dan besar. Ding, tahniah, Black Tiger Steals Heart pengalaman campur 1.
Ding, tahniah, Black Tiger Steals Heart pengalaman campur 1. Pada masa ini, ekspresi Lin Fen berubah. Ada apa dengan ini? Pengalaman itu baik sebentar tadi. Mengapa ia meningkat sedikit sekarang? Pada masa ini, harimau hitam mencuri jantung, berada di tahap 18, dua lagi tahap dari tahap 20. Jika ia seperti corak sebelumnya, maka menaik taraf, harimau hitam mencuri jantung, tidak akan menjadi masalah. Lin Fen mengeluh agak tidak berdaya. Nampaknya, harimau hitam mencuri hati, tidak semudah yang disangkanya. Tetapi, Lin Fen masih berpuas hati. Kedua-dua teknik ini kini telah ditanam ke tahap ini, jadi ia benar-benar berbaloi. Kalau bukan kerana mereka berdua, siapa tahu berapa lama masa yang akan diambil jika hanya dirinya sendiri. Lin Fen mengeluarkan pedang kelas pertengahannya dan mengembangkannya, kemudian berdiri dengan serius di hadapan Mo Yixin. Cucuk. Pada ketika itu, Lin Fen menikam pedang ke arah badan Mo Yixin. Pada masa itu, sesuatu berlaku yang membuatkan Lin Fen terkejut. Sebaik sahaja pedang kelas pertengahan itu menyentuh kulitnya, ia pecah berkeping-keping. Adakah tubuh orang ini mungkin seperti saya? Nampaknya perbezaan tahap masih terlalu besar. Lin Fen pada asalnya berfikir untuk menghapuskan dua orang itu untuk membuat tahapnya meroket. Tetapi, apabila melihat keadaan semasa, dia tahu ia adalah mustahil. Lin Fen kemudian meletakkan pedang bergrade tengah dan menghentak batu bata di atas kepala mereka berdua sekali lagi, menyebabkan kedua-duanya pengsan sekali lagi, kemudian membuat persiapan untuk melarikan diri. Bab 36, terima kasih dua atas keramahan, saya akan membalasnya pada masa depan. Ding, tahniah, menemui peta harta karun wali ketujuh. Lin Fen telah mendengar mereka berdua menyebut sesuatu tentang peta harta karun semasa bersembunyi. Pada masa itu, dia melihat Mo Yixuan memegang peta di tangannya, dan secara semula jadi memutuskan untuk menyemaknya. Peta harta itu dibuat daripada bahan yang tidak dikenali dan terasa lembut di tangannya. Ia adalah luar biasa fleksibel, dan walaupun Lin Fen cuba merobek peta, ia tidak akan koyak sama sekali. Apakah jenis rahsia yang ada pada peta orang suci ketujuh ini untuk membuatkan mereka berdua bertarung mati-matian untuknya? Lin Fen membuka peta harta karun dan melihat ke atasnya. Memandangkan dia baru sahaja meninggalkan mazhab itu, peta itu terlalu mengelirukan baginya. Dia tidak tahu apa maksud gambar di atasnya. Tetapi peta itu mempunyai dua ayat, yang dia rasakan mengandungi makna yang sangat mendalam. Secara logiknya, sepatutnya ada rahsia yang tersembunyi dalam diri mereka. Langit di atas langit, satah di dalam bumi. Lin Fen tahu ini berharga, dan meletakkannya ke dalam beknya, memutuskan untuk mengambilnya apabila dia mendapat lebih banyak pengalaman pada masa hadapan. Kemudian, Lin Fen menggeledah pinggang Mo Yixuan, tetapi tidak menemui sebarang beg simpanan. Dia mempunyai pangkalan penanaman yang begitu tinggi, tetapi tidak mempunyai satu beg simpanan pun. Lin Fen mencari sedikit lagi tetapi tidak menemui apa-apa, dan berasa seperti berputus asa. Menjarah buat kali pertama dan tidak berjaya. Pada masa itu, mata Lin Fen menangkap sesuatu yang berkilat. Dia melihat cincin yang mempesonakan di jari Mo Yixuan, apabila melihatnya dia terfikir sesuatu. Kemudian, dia bersungguh-sungguh menanggalkan cincin dari jari Mo Yixuan. Ding, tahniah, cincin simpanan ditemui, terbuka. Buka. Dia jelas akan membukanya, pasti ada harta karun menunggunya di dalamnya. Apabila Lin Fen melihat barang-barang di dalam cincin simpanan, dia mula tersengih dari telinga ke telinga. Seperti yang dijangkakan daripada orang yang berkuasa, barang-barang di dalam gelanggang semuanya sangat jarang berlaku. Tetapi sekarang bukan masanya untuk menyelesaikan rampasan. Dia perlu mencari tempat yang selamat dahulu dan kemudian melaluinya. Lin Fen meletakkan semua barang di dalam cincin simpanan ke dalam beknya sendiri. Sudah tentu, dia tidak akan meninggalkan cincin itu, jadi dia juga mengambilnya. Walaupun dia tidak memerlukannya, dia mungkin boleh menjualnya dengan harga yang baik. Lin Fen kemudian mencari Mo Yixuan dari atas ke bawah tetapi tidak menemui apa-apa barang yang lebih berguna. Lin Fen mengeluh. Dia tidak mempunyai senjata pun, dan ia adalah satu keajaiban dia boleh menang melawan seseorang hanya dengan bertarung dengan tangan kosong. Lin Fen menghentak batu bata di atas kepala mereka berdua, tetapi ketika dia memukul Mo Yixuan, matanya yang tidak bersalah tiba-tiba memancarkan cahaya yang mempesonakan. Ding, tahniah, menemui barang legenda perantaraan, pakaian naga hitam. Pakaian naga hitam, sisik naga hitam binatang buas, yang dibuat dengan kristal langit, boleh menghalang sebahagian daripada kerosakan dari peringkat di bawah langit yang lebih rendah. Pangkat, legenda pertengahan.
Lin Fen terkaku. Dia tidak menyangka bahawa dia akan menemui harta karun itu dengan hanya menyentuh secara rawak. Kedudukan senjata dan perisai berubah dari grade rendah, grade pertengahan, grade atas, dan kemudian legenda. Ini adalah item yang sangat jarang berlaku. Mo Yisuan ini terlalu kaya. Kemudian Lin Fen mencari di seluruh badannya dengan mata yang bersinar-sinar, malah tidak melepaskan seluar dalam. Ding, tahniah, menemui bat tunggangan awan naga hitam item legenda perantaraan. Bat menunggang awan naga hitam, sayap naga hitam binatang buas, yang dibuat dengan kristal awan, boleh meningkatkan kelajuan. Lin Fen melompat dengan gembira. Ia ternyata satu set, dan kesannya juga kelihatan agak baik. Walaupun dia tidak dapat membunuh Mo Yisuan, keuntungan yang dia peroleh kali ini sangat besar. Lin Fen kemudian dengan pantas membogelkan Mo Yisuan tanpa teragak-agak. Kedua-dua item ini terlalu dikenali. Dia melemparkan mereka ke dalam bednya dan merancang untuk melakukan ubah suai yang baik apabila dia meninggalkan tempat itu. Melihat Mo Yisuan yang telanjang, Lin Fen kemudian mengeluh, matanya tertumpu pada kawasan sekitar kelangkang Mo Yisuan. Dia agak bersalah kerana serangannya terlalu berat. Langkangnya kini bengkak seperti ini dan berkemungkinan tidak cukup baik untuk digunakan lagi. Bagaimana pula dengan menggunakan langit dan bumi yang berpusing untuk memperbaikinya? Tetapi Lin Fen merasakan bahawa faedah hari ini agak banyak, dan jika dia meneruskan, ia akan menjadi agak sombong. Selain itu, meminta Mo Yisuan mempamerkan seluruh figuranya kepada dunia adalah agak salah, dan sebagai orang yang baik, Lin Fen menanggalkan seluar dalam putihnya sendiri dan membaluti Mo Yisuan seperti lampin. Memandangkan mereka berdua lelaki, Lin Fen, tentu saja, tidak boleh membiarkan Mo Yisuan kehilangan muka. Apa yang perlu dilindungi harus dilindungi. Selepas menyelesaikan semuanya, Lin Fen kemudian mengalihkan pandangannya dari Mo Yisuan ke Ni Mantian dengan susah payah. Kecantikan seperti itu, Lin Fen sememangnya teragak-agak. Kaedah sedemikian tidak boleh digunakan pada tubuh kecantikan. Tetapi apa yang perlu disemak masih akan disemak. Ding, tahniah, menemui item legenda perantaraan, pedang Frost Ungu. Lin Fen menyentuh pedang Ni Mantian dan gembira. Tanpa diduga, ia menjadi pedang legenda perantaraan, not bad, dirampas. Ding, menemui item legenda yang lebih rendah, bat awan mengalir. Lin Fen mula mencari badannya. Kasut Ni Mantian adalah barang legenda yang lebih rendah, not bad, dirampas. Ding, menemui barang legenda perantaraan, pakaian Phoenix. Lin Fen terkejut, harta karun lain. Cuma, tak kisahlah, saya akan biarkan yang satu ini meluncur, membuat gadis cantik seperti awak dibogelkan kepada dunia sememangnya bukan perkara yang patut dilakukan oleh seorang lelaki. Lin Fen mengekalkan pakaian Ni Mantian, tetapi cincin jernih dan seperti air di tangannya tidak dapat terlepas dari tangan Lin Fen. Rampas, semua rampas. Selepas dia meletakkan semua barang rampasan ke dalam bednya, dia kemudian memandang ke arah dua orang yang tidak mementingkan diri itu, dengan hati yang penuh kesyukuran. Dia berdiri tegak di antara dua orang itu dan kemudian tunduk dengan ekspresi serius. Terima kasih atas penjagaan Anda berdua, saya akan membalas budi pada masa hadapan. Walaupun dia mengucapkan terima kasih kepada dua orang itu, dia masih merasakan itu tidak mencukupi. Dia kemudian menulis beberapa perkataan di atas tanah di bawah kaki Ni Mantian. Saya faham kesakitan awak, wanita yang sombong dan cantik, bagaimana awak tidak membiarkan diri menjadi sempurna. Tetapi jangan risau, kecacatan awak sebelum ini telah saya perbaiki. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, hanya ingat saya nama, Le Yifeng. Lin Fen melihatnya sekali lagi, dan selepas mengesahkan tiada masalah, dia kemudian pergi ke hadapan Mo Yisuan dan meninggalkan beberapa perkataan. Kebanggaan seorang lelaki bukanlah asas penanaman atau sejarah keluarga mereka, tetapi sebaliknya, nilai diri sendiri. Saya telah membantu Anda membuat semula diri Anda hari ini dan meningkatkannya beberapa kali. Anda sepatutnya berpuas hati sekarang. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, ingat saya nama, Le Yifeng. Selepas menyelesaikan segala-galanya, Lin Fen menganggukkan kepalanya sebagai kepuasan dan kemudian tersenyum ke arah dua orang itu. Dia kemudian mengambil bata merah legenda Ni 5 di tangannya dan memukulnya ke atas kedua-duanya sekali lagi. Setelah selesai dengan kerja kerasnya, dia kemudian tanpa segan silu dan melarikan diri seperti angin. Tetapi selepas melarikan diri, dia kemudian berlari semula. Apabila dia pergi, mata Lin Fen yang berat hati telah menemui sedikit masalah. Dada Ni Mantian tidak sama saiz di kedua-dua belah.
Bagi Lin Fen yang bersungguh-sungguh, ini tidak boleh diterima. Lin Fen menghentak batu bata di atas kepala mereka sekali lagi dan memulakan pembaikan. Harimau hitam curi hati. Ding, tahniah, pengalaman, harimau hitam curi hati, campur 1. Harimau hitam curi hati. Harimau hitam curi hati. Selepas meneruskan kira-kira 10 minit, Lin Fen akhirnya berhenti dengan kepuasan. Sekarang ia sempurna. Selepas berkata demikian, Lin kemudian sekali lagi melarikan diri seperti angin. Tetapi Lin Fen curiga dengan satu perkara, adakah Black Tiger Steel's Hair sebenarnya mempunyai kesan sampingan sebegini, atau adakah sebenarnya hanya dada Ni Mantian yang bengkak? Soalan ini perlu dianalisis dengan teliti pada masa hadapan. Bab 37, semua orang keluar. Tiupan angin perlahan-lahan menerpa, membelai mereka berdua yang terletak di bawah langit yang luas, seperti sepasang tangan yang lembut. Semuanya benar-benar senyap dan damai. Kecantikan wanita itu tiada tandingan, badannya bangga. Tiada wanita di dunia ini akan dapat menahan sujud kepadanya. Dan lelaki itu mendedahkan tubuh berotot yang kuat, kacak jahat, matanya yang tidak bergerak merenung ke ruang yang tidak berkesudahan. Nilai kelangkangnya sangat besar dan jantan, dan walaupun kain putih dililitkan pada kelangkangnya, ia tidak dapat menyembunyikan keagungan yang tersembunyi di bawahnya. Ni Mantian bermimpi. Di dalam mimpi itu, dia telah menjadi ratu kepada semua makhluk dan telah memimpin Sek Lianlong ke pesawat tertinggi. Dan saat dia duduk di singgahsananya, dia merasakan bunyi yang datang dari kekosongan di seberang, dan kemudian, sepasang tangan yang penuh dengan niat jahat datang merempuh lapisan kekosongan dan semuanya runtuh. Ah! Ni Mantian tiba-tiba membuka matanya apabila hembusan udara sejuk mengelilinginya. Dia kemudian menyedari bahawa pedang yang dipercayainya hilang dari tangannya. Apa yang sedang berlaku? Badan Ni Mantian menggeletar apabila dia tiba-tiba merasakan kesakitan yang tidak tertanggung keluar dari dadanya. Dia kemudian jatuh ke lututnya, mukanya yang memerah sebelum ini menjadi pucat dan titisan peluh manik menitis dari rambutnya, menunjukkan gaya yang lain. Ni Mantian cuba mengingat kembali apa yang berlaku sebelum ini. Seseorang telah datang, tetapi ketika dia menutup matanya, dia tiba-tiba tidak sedarkan diri. Apa yang berlaku? Apa yang telah berlaku? Dia adalah peri celestial tahap 8, konsentrasi mentalnya dalam dan tidak dapat ditembusi. Bagaimana mungkin dia tidak sedarkan diri seketika? Ketika Ni Mantian berada dalam kekeliruan, dia kemudian membaca tulisan tangan yang herut di atas tanah. Ini, Ni Mantian yang keliru sebelum ini tiba-tiba menjadi marah, ekspresinya menjadi dingin. Le Yifeng, Ni Mantian mengetap giginya kerana benci. Apa yang berlaku? Tetapi pada masa ini, Mo Yisuan bangun. Mo Yisuan, awak. Apabila Ni Mantian melihat kawasan di sekitar kelangkang Mo Yisuan, menggigil menjala di seluruh tubuhnya, kamu orang yang tidak tahu malu. Ni Mantian, awak. Mo Yisuan pucat apabila melihat penampilannya sendiri, tetapi apabila melihat penampilan Ni Mantian, dia hanya terkejut. Bagaimana dadanya yang rata sebelum ini menjadi seperti itu? Dan apabila Mo Yisuan melihat perkataan yang tertulis di bawah kakinya, wajahnya serta-merta merah padam. Tetapi ketika dia hendak melepaskannya, dia merasakan sakit tiba-tiba menjala dari kelangkangnya terus ke otaknya. Ah! Sejurus dia menjerit, Mo Yisuan peringkat 7 Precelestial merasakan kesakitan yang tidak dapat dibayangkan menyelubungi seluruh badannya, menyebabkan dia menggeletar. Mo Yisuan cuba menahan kesakitan, tetapi kesakitan itu melonjak gelombang demi gelombang seperti air pasang, membuatnya tidak berjaga-jaga. Adakah saya menjadi sia-sia? Hati Mo Yisuan dirundung seram, tetapi dia kemudian menyedari bahawa peta harta karun orang suci ketujuh yang dipegangnya di tangannya telah hilang bersama cincin simpanannya. Peta harta karun orang suci ketujuh, ia telah hilang. Mo Yisuan berasa ngeri. Mo Yisuan tidak akan berkata apa-apa jika hanya cincin simpanan dan pakaiannya yang hilang. Dia hanya akan berasa menyesal. Tetapi apabila kehilangan peta harta karun legenda orang suci ketujuh, dia hilang kawalan sepenuhnya. Ni Mantian juga cuba menahan gelombang kesakitan di dadanya, dan apabila melihat kesan cakar di dadanya, dia menyedari apa yang telah berlaku kepadanya. Apabila Ni Mantian mendengar kata-kata Mo Yisuan, dia juga terkejut. Peta harta karun orang suci ketujuh telah hilang. Bajingan, walaupun saya akhirnya menterbalikkan pangkalan penanaman saya akan menghantar awak ke dalam jurang yang dalam. Ni Mantian hilang ketenangan. Orang itu telah berani melakukan perkara sedemikian kepadanya, ia tidak boleh dimaafkan sama sekali. Memarahkan seorang ahli peri celestial adalah perkara yang menakutkan. Sebelum memasuki peringkat peri celestial, seseorang masih boleh dianggap sebagai manusia.
Tetapi selepas memasuki peri celestial, seseorang itu bukan lagi manusia, sebaliknya celestial. Kluster syaitan tak terhingga. Mo Yisuan menggunakan kuasa peri celestialnya, matanya menyala dengan tenaga hitam dan momentumnya meletup, ketika dia secara paksa menghilangkan semua kesakitan dan gangguan. Dia melompat ke langit, tidak menghiraukan Ni Mantian. Walaupun dia memakai lampin putih, tiada apa yang boleh menghalang kehebatan Mo Yisuan sekarang. Momentum peri celestial jelas pada masa ini. Syaitan tak terhingga. Mo Yisuan terapung di langit dan menjerit marah. Pusaran gas hitam mengelilingi tangannya, hantu dan roh jahat ketawa di dalam mereka seolah-olah mereka akan dilepaskan. Cari dia, walaupun anda mesti membalikkan dunia, cari dia. Mo Yisuan berkata dengan ekspresi jahat. Kehendak pedang tertinggi. Sama seperti Mo Yisuan sedang memohon pencarian Infinite Devilnya, wasiat pedang tertinggi yang mengandungi nafsu darah yang besar terbang ke langit dan menembusi lapisan awan. Hantu dan roh jahat itu serta-merta bersurai apabila menyentuh pedang. Ni Mantian, apa yang awak cuba lakukan? Mo Yisuan memandang ke arah Ni Mantian dengan ekspresi gelap. Peta wali ketujuh tidak boleh jatuh ke tangan mazhab syaitan. Ni Mantian hanyut ke langit, pedang hebat berbasikal di belakangnya. Kakak senior. Pada masa itu, sinar cahaya menembusi awan di kejauhan. Ungkapan Mo Yisuan berubah, Ni Mantian, anda mungkin lebih berkuasa hari ini, tetapi jangan sombong. Kesan sampingan menggunakan kuasa langit bukanlah sesuatu yang anda boleh tangani. Adakah anda benar-benar fikir anda boleh melarikan diri? Peta orang suci ketujuh mungkin telah dicuri, tetapi Ni Mantian tidak bercadang untuk membiarkan makhluk jahat di hadapannya pergi. Mo Yisuan memandang dingin pada Ni Mantian dan mengetap giginya, Ni Mantian. Mari kita lihat bagaimana kamu bercadang untuk menghalang saya. Pada ketika itu, momentum yang mengelilingi Mo Yisuan melonjak keluar secara paksa, mengoyakkan kekosongan, apabila sosoknya hilang ke dalamnya. Ni Mantian tersentak. Mengoyakkan kekosongan adalah keupayaan angkasa yang lebih rendah, dan Mo Yisuan hanyalah peri celestial tahap 7, yang bermaksud kekosongan yang dibukanya berkemungkinan besar tidak stabil. Perjudian menentang hidup atau mati. Wajah Ni Mantian kini pucat. Semburan darah keluar dari mulutnya, dan dia jatuh dari langit. Kakak senior. Pada masa ini, sekumpulan yang menunggang pedang mereka terbang di sebelah Ni Mantian. Seorang wanita di antara mereka memegang Ni Mantian dengan riak wajah risau. Pergilah, orang yang mencuri peta wali ketujuh mesti masih dekat. Dia mesti ditemui. Apabila berkata ini, Ni Mantian kemudian serta-merta pingsan. Kesan sampingan daripada menggunakan kuasa langit yang melanggar had secara paksa adalah besar, dan Ni Mantian hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Jika dia membiarkan Mo Yisuan menggunakan kemampuannya, maka orang yang telah mencuri peta orang suci ketujuh pasti akan ditemui. Kakak kanan. Pergi, cari. Ya, koma. Pada masa ini, Mo Yisuan berada dalam kekosongan yang bergelora, nafasnya menjadi semakin lemah. Semasa dia hanyut dengan tidak stabil, ketika dia hendak menutup matanya, sebuah istana kuno, gelap, jahat membuka pintunya. Di tengah-tengah hutan, tiada orang. Di atas tanah yang rata, sepasang mata tersembunyi di dalam tanah, sesekali berkedip sambil melihat figura yang terbang di langit. Haha, Mujulahir truly pandai dan membenamkan dirinya. Kalau tidak, saya sudah lama ditemui oleh awak. Bab 38, Tinggi tentang perubatan. Matahari dan bulan silih berganti. Orang yang terbang di udara seperti pasukan peronda, dan Lin Fen menjadi tidak sabar cuba mencari peluang yang baik untuk melarikan diri. Sehari kemudian, selepas mengesahkan semua orang telah pergi, dia berhati-hati menggali dirinya. Dia terpaksa berterima kasih kepada sistem kerana menyembunyikan pangkalan penanamannya. Dengan cara itu, dia boleh mengelak daripada dikesan dengan selamat. Jika tidak, tenaganya sudah lama dikesan. Orang yang mempunyai pangkalan penanaman yang lebih tinggi lebih sensitif kepada tenaga, tetapi sekarang tidak kira betapa tingginya pangkalan penanaman orang itu, mereka tidak akan dapat mengesannya. Selepas kejadian ini, Lin Fen juga menyedari perbezaan yang besar antara peringkat. Jika dia benar-benar berhadapan dengan kedua-dua peri celestial itu, sudah pasti dia akan dilenyapkan sehingga abunya tidak akan kekal. Walaupun menentang Yu Feng Post Celestial tahap 7, jika sistem itu tidak memberinya kebangkitan penuh, dia pasti sudah mati sepenuhnya. Lin Fen kemudian bersumpah bahawa jika dia tidak mempunyai keyakinan 100% untuk menang, dia tidak akan lagi bergaduh dengan orang yang pangkalan penanamannya jauh lebih tinggi daripadanya. Lin Fen menepis kotoran dari badannya dan menghidu tangannya masih mempunyai kesan aroma pada mereka. Lin Fen tidak dapat menahan diri daripada menjadi mabuk. Wanita cantik memang tidak sama.
Walaupun selepas sehari, wangian masih berterusan, wanita benar-benar lazat manis. Mari pergi, berarak ke arah dinasti Yan yang agung. Lin Fen mengepam dirinya dan dengan lambaian tangannya, melangkah ke hadapan. Berapa jauhkah ia dari dinasti Yan yang hebat? Lin Fen tidak tahu apa-apa dan tidak terlalu memikirkannya. Selagi dia terus maju, dia pasti akan sampai ke penghujungnya. Ding, tahniah, badan psikedelik, naik level. Naik level. Lin Fen terkejut, kemudian mula ketawa. Orang lain berjalan sia-sia, tetapi kerana dia mempunyai sistem, dia mendapat pengalaman dengan hanya berjalan. Badan psikedelik adalah kemahiran yang baik, tetapi ia menggunakan terlalu banyak tenaga sebenar. Dia hanya mempunyai 200 tenaga sebenar pada masa ini. Lin Fen tidak berpuas hati dengan hanya memiliki sedikit tenaga sebenar ini, kerana menggunakan badan psikedelik, menggunakan 10 mata tenaga sebenar setiap jam. Jika dia berlari untuk hidupnya, dia hanya boleh berlari selama 20 jam. Juga, tenaga sebenar tidak akan diisi semula secara automatik jika dia tidak berehat, yang agak merisaukan Lin Fen. Jika Lin Fen tahu keadaannya sekarang akan menjadi seperti ini, dia akan cuba mempelajari lebih banyak kemahiran apabila dia telah memasuki mazhab luar. Di sepanjang perjalanan, kerana ia selamat buat sementara waktu, Lin Fen memutuskan untuk menyelesaikan barang rampasannya. Untuk dapat menarik satu daripada 2 Master Peri Celestial, hati Lin Fen berdegup kencang dengan keseronokan walaupun sekarang, ia adalah peluang sekali dalam 1000 tahun. Satu tahap 7 Peri Celestial manakala satu lagi tahap 8 Peri Celestial, mereka berdua lebih berkuasa daripada Meng Yang Quan. Lin Fen mula-mula memeriksa cincin simpanan Mo Yisuan. Semasa dia melaluinya, dia mendapati agak banyak barang di dalamnya dan tertanya-tanya apa itu. Ding, menemui sebotol pil perubatan kelas gelap bawah, pil gelap asterisk 10. Kesan, selepas penggunaan akan meningkatkan kelajuan penanaman. Peningkatan pengingesan, pengalaman campur 50000. Lin Fen berasa gembira. Dia tidak menjangkakan pil ubat kelas gelap, not bad, not bad. Pada masa yang sama, Lin Fen mula memahami bahawa jika dia mengambil pil ubat untuk pengalaman mereka, dia juga harus menyemak kesannya. Pil ubat yang meningkatkan kelajuan penanaman secara semula jadi lebih baik daripada pil ubat penyembuhan jenis sokongan. Sebotol 10 pil ubat kegelapan, Lin Fen membuang kesemuanya ke dalam mulutnya seolah-olah ia adalah gula-gula. Ding, makan 10 pil ubat kegelapan, pengalaman campur 500,000. Selepas Lin Fen makan pil ubat, dia terus mencari. Terdapat beberapa jenis pil ubat lain juga, dan nampaknya gelombang rompekan ini membuahkan hasil yang cukup baik. Ding, menemui sebotol pil perubatan kelas gelap yang lebih rendah, pil pembersihan emas 5. Kesan, selepas pengambilan, akan membersihkan semua kecederaan badan. Peningkatan pengingesan, pengalaman campur 60000. Walaupun Lin Fen tidak pernah melihat jenis pil ubatan ini sebelum ini, dia masih memahami kedudukannya, kelas sen, kelas syurga, kelas bumi, kelas gelap, kelas terang, kelas manusia. Pil ubat kelas gelap ini mempunyai kedudukan tinggi, tetapi juga pada masa yang sama tidak terlalu tinggi. Jika bukan kerana kedua-dua peri celestial yang menimbun pil ubat ini, tidak mungkin dia akan mendapat apa-apa. Tanpa peduli, dia terus mula menuangkan semua pil ubat yang dia dapati ke dalam mulutnya tanpa perlu mengenal pastinya terlebih dahulu. Ding, makan 5 pil pembersihan emas, pengalaman campur 300,000. Ding, makan 1 pil Tuhan kelebihan, pengalaman campur 100,000. Ding, makan 10 pil Tuhan darah pengalaman campur 200,000. Pada masa ini, Lin Fen telah menjadi ketagih dengan ubat itu. Dia kemudian membuang semua barang dalam iklan cincin Ni Mantian mengambil apa-apa yang kelihatan seperti pil ubat, memasukkannya ke dalam mulutnya. Berjalan sambil menyumbat mulutnya, terasa sangat menyenangkan dan mewah. Ding, makan 1 pil pedang gabungan, pengalaman campur 200,000. Ding, makan 6 pil lelaki dan perempuan, pengalaman campur 1,800. Tunggu apa? Lin Fen telah memakan ubat itu dengan gembira dan tiba-tiba menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Mengapa pengalaman untuk pil ubat ini begitu sedikit? Mesti ada yang tak kena. Ini adalah aset Tuan Peri Celestial, bagaimana mungkin ada pil ubat peringkat rendah? Ding, pil lelaki dan perempuan. Kesan, menghalang kehamilan buat sementara waktu semasa persetubuhan. Pif blah. Lin Fen mula memuntahkan pil ubat yang dimasukkan ke dalam mulutnya dengan gelisah. Saya baru sahaja menelan pil perancang. Item yang menggerunkan. Ubat ini jelas milik Mo Yisuan, seorang pakar peri celestial.
Merobek pos celestial yang lemah seperti saya, betapa rendahnya, sungguh merobek sepenuhnya. Lin Fen merengus, apapun. Ia meningkatkan pengalaman saya lebih 1000. Saya akan maafkan awak kali ini. Lin Fen kemudian memperlahankan langkahnya apabila mengambil pil ubat itu, dan menelitinya dengan berhati-hati, takut akan berlaku lagi kemalangan dan penipuan. Ding, menemui pil Wuji White Phoenix Asterisk 10. Kesan, membekalkan khasiat semasa haid wanita. Peningkatan pengingesan, pengalaman campur 10,000. Apabila Lin Fen mencapai botol terakhir dan menemui pil ubat ini, ekspresinya menjadi pelik. Ini. Nah, ia ubat khasiat, jadi mari kita makan. Lin Fen terus menelan pil Wuji White Phoenix tanpa terlalu teragak-agak. Dia tidak boleh berputus asa dengan 100,000 mata pengalaman. Ding, makan 10 pil Wuji White Phoenix, pengalaman campur 100,000. Lin Fen sendawa selepas menghabiskan semua pil ubat, itu memuaskan, amat memuaskan. Walaupun prosesnya agak menjengkelkan, kesannya sangat berbaloi. Ding, tahniah, watak dinaikkan. Selepas menghabiskan pil terakhir, wataknya akhirnya naik tahap 2 pos celestial berjaya menjadi tahap 3 pos celestial. Tetapi Lin Fen tidak berpuas hati sepenuhnya. Walaupun kedua-dua peri celestial mempunyai sejumlah pil ubat, pangkatnya agak rendah. Selepas makan sebanyak ini dan hanya naik sekali sahaja. Lin Fen menggelengkan kepalanya kerana geram. Jika Mo Hisuan atau Ni Mantian mengetahui bahawa Lin Fen baru sahaja membazir makan semua pil seperti yang dia lakukan, mereka pasti akan mati akibat muntah terlalu banyak darah. Mereka telah bekerja keras untuk mengumpul pil ubat sebanyak itu. Walaupun kedua-duanya adalah peri celestial, pil ubat masih penting untuk mereka. Sebagai contoh, pil kegelapan, walaupun pangkatnya tidak begitu tinggi, kesannya masih sangat berguna, kerana ia boleh menggandakan kelajuan penanaman seseorang. Membuatnya tidaklah sukar, tetapi bahan-bahan untuk pil ubat itu sukar didapati. Peminat Lin telah membazirkan mereka semua begitu sahaja, jadi ia agak menyayat hati. Bab 39, mendiskriminasi kemahiran mempertahankan diri. Selepas menghabiskan pil ubat dan meningkatkan asas penanamannya, Lin Fen mengetap bibirnya dengan sedikit rasa tidak puas hati. Ia akan menjadi sangat bagus jika dia boleh mempunyai lebih banyak pil ubat, dengan cara itu, dia hanya boleh bergantung pada makan ubat untuk menjadi kebal. Selepas memeriksa beg itu, dia tidak menemui sebarang pil ubat lagi, jadi Lin Fen mengalihkan tumpuannya kepada kemahiran mempertahankan diri. Dia teringat melihat beberapa manual sebelum ini dan tertanya-tanya apakah jenis kemahiran mempertahankan diri yang terkandung di dalamnya. Lin Fen tidak mengharapkan banyak daripada Mo Hisuan, kerana dia nampaknya bukan seorang yang baik. Jadi kemahiran mempertahankan diri yang dia miliki kemungkinan besar tidak berguna. Tetapi Lin Fen segera bertaubat. Dia tidak sepatutnya bersikap diskriminasi sebagai seorang. Walaupun Mo Hisuan bukanlah seorang yang sangat hebat, dia masih mampu menjadi sekuat itu, jadi kemahiran mempertahankan dirinya sepatutnya mencukupi. Lin Fen mengeluarkan manual sambil melihatnya sekilas, dan tersenyum. Ding, tahniah, temui penanaman mental kelas langit atas, syaitan langit tanpa wajah. Facialist Sky Devil ialah kemahiran pengasas mazhab syaitan infinite. Pengasas mazhab syaitan infinite telah melawat neraka, menyembah syaitan tanpa wajah, dan memupuk teknik ini selepas ratusan tahun, hanya mereka yang memiliki badan syaitan langit boleh memupuknya. Selepas melihat penerangan itu, Lin Fen mencebik, sungguh mengada-ada. Tetapi apapun, orang yang berkuasa boleh berbohong sesuka hatinya. Memandangkan dia kebetulan tidak mempunyai kemahiran penanaman mental, dia boleh memperbaikinya. Belajar, syaitan langit tanpa wajah. Belajar. Sungguh gurauan, dia bermasalah kerana tidak mempunyai sebarang kemahiran penanaman mental, sekarang seseorang itu datang dengan sendirinya, bagaimana mungkin dia tidak mempelajarinya? Ding, tahniah, belajar penanaman mental kelas syurga, syaitan langit tanpa wajah, tahap 1, pengalaman, 0/100,000. Ding, tahniah belajar, syaitan langit tanpa wajah, tenaga sebenar campur 1000. Lin Fen berasa gembira kerana selepas mempelajari penanaman mental, syaitan langit tanpa wajah, tenaga sebenar beliau telah meningkat sebanyak 1000. Ia agak kuat, dan mengikut penerangan dalam manual, syaitan langit tanpa wajah, mempunyai jumlah 9 tahap. Tetapi dia ingin tahu sejauh mana dia boleh memupuknya. Pada masa yang sama, Lin Fen menemui masalah, memandangkan dia mempunyai sistem itu, jika dia menaik taraf, Facialist Sky Devil, adakah itu bermakna dia juga akan meningkatkan tahap? Tetapi ia mungkin tidak semudah itu.
Apabila orang lain melatih penanaman mental mereka sendiri, peringkat penanaman mereka juga akan meningkat. Tetapi kerana dia mempunyai tahap watak, dia perlu bergantung pada peningkatan tahap melalui pengalaman, yang merupakan perkara yang agak menyedihkan. Kepala Lin Fen mula sakit apabila dia memikirkannya, tidak memikirkannya lagi pada akhirnya. Selagi dia terus menimba pengalaman secara gila, dia tidak perlu takut. Kemudian Lin Fen mula mencari, menjumpai beberapa scroll rahsia asas sambil dia tertanya-tanya apa boleh jadi. Ding, menemui pertapaan mental kelas langit atas, kehendak pedang. Sial, satu lagi penanaman mental kelas syurga. Nampaknya penanaman mental ini tergolong dalam mazhab soleh ni mantian. Lin Fen mengeluh, orang kuat benar-benar menimbulkan kemarahan. Nampaknya kedua-dua ni mantian dan Mo Yi Xuan agak penting dalam mazhab mereka. Kehendak pedang, pedang tertinggi akan ditanam oleh pengasas mazhab pedang Linglong, hanya mereka yang memiliki kehendak tubuh pedang boleh memupuknya. Ding, belajar. Ding, tahniah, penanaman mental syurga kelas atasan, kehendak pedang, tahap 1, pengalaman, 0/100,000. Ding, tahniah, belajar, Will of the Sword, tenaga sebenar campur 1000. Selepas mempelajari dua kemahiran penanaman mental peringkat teratas, hati Lin Fen mula membengkak dengan rasa tidak dapat dikalahkan. Sudah tentu, ia hanya dikekalkan selama 2-3 saat sebelum dia berhenti sendiri. Walaupun dia memperoleh kedua-dua kemahiran ini, dia masih perlu meningkatkan tahap mereka secara perlahan-lahan, jadi ia akan menjadi jalan yang panjang di hadapan. Kemudian, Lin Fen mula memeriksa baki kemahiran mempertahankan diri. Ding, temui kemahiran mempertahankan diri kelas atas bumi, jari The Flowering. Jari The Flowering, kemahiran kuat yang ditanam sendiri dari mazhab syaitan infinite, satu jari menguasai seluruh dunia, hanya boleh belajar, mungkin tidak diperkatakan. Belajar. Tunggu, ada sesuatu yang kelihatan. Hati Lin Fen yang gembira sebelum ini terasa seperti air sejuk telah dibuang ke atasnya. Memutar syurga dan bumi, harimau hitam mencuri hati, dan kini, jari yang menyah bunga, bukankah saya akan menjadi pemaju manusia seperti itu? Putera The Flower atau pencuri The Flower? Tidak, sama sekali tidak, sebagai orang yang adil, bagaimana saya boleh belajar teknik yang begitu rendah? Jangan belajar, pasti tidak belajar. Lin Fen kemudian menggosok dagunya sambil berfikir, ekspresinya agak ragu-ragu selepas akhirnya memperoleh kemahiran mempertahankan diri tetapi tidak mempelajarinya. Betul, tidak ada kemahiran mempertahankan diri yang baik atau buruk, ia hanya bergantung kepada orang yang menggunakannya. Ya, ini adalah kebenaran. Saya tidak boleh takut dengan hanya penerangan kemahiran mempertahankan diri. Belajar. Lin Fen kemudian mempelajarinya tanpa teragak-agak. Ding, mempelajari, jari menyah bunga, tahap 1, pengalaman, 0/1000. Kemudian Lin Fen melihat ke arah manual terakhir. Memandangkan dia juga telah mempelajari, jari The Flowering, apakah kemahiran lain yang dia tidak akan pelajari. Tetapi manual ini agak mengecewakan. Ini adalah kemahiran mempertahankan diri ni mantian, taktik pedang mengejar angin. Kelas bawah bumi. Taktik pedang mengejar angin, merupakan satu-satunya kemahiran serangan yang sesuai yang dihadapi Lin Fen setakat ini. Tetapi kerana dia tidak menggunakan pedang, ini adalah situasi yang agak janggal. Dia pada dasarnya telah memeriksa semua item, dan yang tinggal hanyalah peralatan. Lin Fen tidak begitu berminat dengan peralatan ini. Semua peralatan pertahanan pada dasarnya tidak diperlukan untuk Lin Fen, badan iblis abadi adalah lebih daripada mencukupi. Kemudian, Lin Fen mengambil semua pakaian, kasut, dan satu pedang yang terkumpul, dan melemparkan semuanya ke dalam relau untuk ditempa. Ding, tahap profesional pandai besi tidak cukup tinggi, tidak boleh cair untuk penempaan. Apabila Lin Fen melemparkannya ke dalam relau, pemberitahuan ini muncul. Lin Fen mengeluh kesal, nampaknya kawasan ini masih belum mencukupi. Tidak meneruskan lagi, dia kemudian meletakkan semula barang-barang itu ke dalam beknya dan memutuskan untuk menunggu peluang lain di masa hadapan. Selepas selesai semuanya, Lin Fen mula berehat. Selepas langit menjadi gelap, Lin Fen menemui sebatang pokok purba yang besar dan bersandar di atasnya sambil menutup matanya, dan mula memupuk, syaitan langit tanpa wajah. Lin Fen merasakan aliran tenaga dalam badannya dan mula mengembang. Ding, pengalaman, syaitan langit tanpa wajah, campur 10. Ding, pengalaman, syaitan langit tanpa wajah, campur 10. Koma. Lin Fen membuka matanya, agak keliru. Penanaman kemahiran ini sangat lambat sehingga tidak masuk akal. Kemudian, dia mula memupuk, Will of the Sword, sebagai percubaan untuk melihat apa yang sedang berlaku.
Ding, Wheel of the Sword, pengalaman campur 1. Ding, Wheel of the Sword, pengalaman campur 1. Cuma apa yang berlaku? Kedua-duanya adalah kemahiran penanaman mental kelas syurga, namun pengalaman yang diperoleh adalah berbeza. Mungkin, penanaman mental kelas atasan, Wheel of the Sword, tidak sesuai dengannya. Lin Fin berasa jengkel. Meningkatkan tahap memerlukan 100,000 pengalaman, dan dengan kelajuan ini, berapa lama masa yang diperlukan? Mesti ada masalah, pasti tidak sepatutnya begini. Walaupun kedua-dua kemahiran ini memerlukan spesifikasi yang betul, memandangkan sistem membenarkannya melatih mereka, ia pasti telah menghapuskan keperluan tersebut. Namun, ia masih diusahakan dengan begitu perlahan. Jadi mesti ada sebab lain, cuma dia belum menemuinya lagi. Bab 40, saya kini seorang senior. Kawasan suci Mazhab Pedang Lianlong berada di dalam pegunungan di utara. Ramai orang ingin menyertai Mazhab Pedang Lianlong, tetapi kerana mazhab itu terletak di tempat yang begitu berbahaya, mereka yang tidak mempunyai ketabahan yang tinggi tidak dapat mencapainya. Dong dong dong. Loceng yang membosankan kedengaran dalam Mazhab Pedang Lianlong apabila ramai murid memandang sekeliling dengan keliru. Cikgu keluar cepat, kakak senior dah nak mati. Pada masa ini, sekumpulan murid yang kelihatan bingung mendarat di tanah dan menjerit ke arah dewan. Sek Pedang Lianlong sangat ketat, jadi secara semula jadi murid tidak dibenarkan meluru masuk ke dalam dewan dengan begitu kurang ajar. Tetapi kerana keadaan sangat mendesak, murid-murid tidak boleh diganggu dengan peraturan buat masa ini. 2 hari ini, mereka telah berlari siang dan malam, tidak berani memperlahankan kereta hanya untuk mereka tiba di destinasi dengan lebih cepat. Kakak senior mereka ni semakin lemah, dan jika bukan kerana pil ubat yang mereka gunakan, dia sudah lama mati. Pada masa ini, sedikit gegaran di udara muncul dari dalam dewan, dan satu figura muncul dari dalam. Jika bukan kerana pakaian, sukar untuk mengetahui sama ada orang itu lelaki atau wanita. Udara di sekeliling muka orang itu bergetar keruh, seperti kolam air berlumpur. Cikgu, kakak senior ni. Kehendak pedang tertinggi, apa sebenarnya yang berlaku? Pergi ke puncak dan panggil orang tua. Tanpa sebarang kata-kata lagi, ketua Mazhab Pedang Lianlong menarik Ni Mantian ke dalam kekosongan bersamanya. Raut wajahnya berubah, dan merasakan keadaan yang teruk, dia kemudian segera pergi. Murid-murid di sekeliling memandang satu sama lain dan tidak berani berhenti, segera akan memanggil para penatua dari puncak. Tidak mengetahui apa yang dia telah menyebabkan, Lin Fin sedang menikmati setiap hari seolah-olah dia sedang berehat dan terus menuju ke utara. Sepanjang perjalanan, Lin Fin mengalami keindahan alam semula jadi yang luas dan menemui banyak tumbuhan pelik. Tetapi apa yang meninggalkan kesan yang paling mendalam kepadanya adalah jumlah binatang buas yang besar di sini. Oh, ada seseorang di hadapan. Ekspresi Lin Fin tiba-tiba berubah dan dia berhenti. Dia telah mendengar bunyi suara di hadapan dan juga telah melihat banyak tapak kaki di sepanjang jalan, jadi dia tahu dia pasti sedang menghampiri dinasti Yan yang agung. Lin Fin bersembunyi dalam bayang-bayang dan melihat sekumpulan orang di hadapan membunuh seekor binatang buas. Lin Fin sebelum ini telah membunuh salah satu daripada jenis ini, dan walaupun kekuatannya adalah baik, itu sahaja tentangnya. Binatang buas itu dibunuh oleh kumpulan yang kelihatan kuat ini. 5 jantan dan 3 betina, asas penanaman mereka semuanya adalah tahap 2 post-celestial. Tetapi jika mereka bertarung sendirian, binatang bertanduk emas post-celestial tahap 2 itu pasti boleh membunuh mereka semua. Orang-orang itu mula berehat di tempat itu dan kemudian mengeluarkan perut binatang bertanduk emas itu. Mereka meletakkan tanduknya ke dalam beg, mendirikan perkhemahan dan mula memanggang dagingnya, nampaknya mereka merancang untuk memakan binatang buas itu. Hei, apa khabar semua orang? Melihat bahawa mereka semua hanya tahap 2 post-celestial, Lin Fin tidak takut. Lebih-lebih lagi dia pun lapar, jadi dia nak ikut serta makan. Pada masa yang sama, dia mahu keluar bersama mereka. Jika dilihat dari pakaian mereka, kemungkinan besar mereka berasal dari kawasan yang sama, jadi jika dia bergaul dengan mereka, dia boleh mengelak daripada menarik perhatian. Sesuatu untuk dimakan dan pergi ke tempat yang dia mahu, ia adalah 2 burung dengan 1 batu, jadi ia adalah tepat pada masanya. Siapa kamu? Mereka berlapan baru sahaja mula berehat, tetapi apabila mereka mendengar seseorang menghampiri, mereka terkejut dan tergesa-gesa mengeluarkan senjata mereka dalam keadaan berjaga-jaga. Tetapi apabila melihat hanya seorang sahaja mereka berasa lega. Tetapi walaupun begitu, mereka tidak menurunkan kawalan mereka, kerana terdapat semua jenis jika orang di dalam hutan seperti ini. Di dunia luar, terdapat terlalu ramai orang yang berniat jahat.
Lin Fen tersenyum melihat kumpulan itu dalam keadaan panik. Jangan risau, saya bukan lelaki jahat. Orang jahat secara semula jadi tidak akan mengaku mereka jahat. Seorang gadis memakai pakaian merah panjang berkata dengan pedangnya dihunus dalam keadaan berjaga-jaga. Abang, kami tidak mengalu-alukan kamu di sini, jadi sila pergi. Salah seorang lelaki berkata. Lin Fen mengeling lelaki itu. 7 yang lain tidak berkata apa-apa, jadi orang ini kemungkinan besar adalah ketua. Lin Fen tersenyum, saya ingin bertanya sama ada dinasti yang hebat ada di hadapan. Dinasti yang hebat berada 30 batu di hadapan. Zhang Tianhao waspada terhadap Lin Fen, yang muncul entah dari mana. Orang itu tidak membawa senjata, namun masih boleh muncul di sini, jadi dia jelas bukan orang biasa. Mereka telah menubuhkan parti untuk datang ke sini untuk membunuh raksasa. Mereka pada mulanya ingin pergi serta-merta selepas membunuh raksasa itu, tetapi dagingnya berbau sangat memikat, jadi mereka memutuskan untuk makan dahulu dan kemudian pergi. Terima kasih, tetapi saya lapar, dan nampaknya kamu semua berjaya memperoleh sesuatu yang baik. Jadi saya hanya akan terus dengan kamu semua, mari kita makan bersama-sama. Lin Fen keluar tanpa teragak-agak. Berhenti di sana, jika tidak, jangan salahkan saya kerana menjadi ganas. Zhang Tianhao membentak apabila melihat orang itu enggan pergi. Betapa mementingkan diri, kita semua melancong keluar, jadi kita semua harus membantu antara satu sama lain. Lin Fen berkata. Abang Zhang, berhenti buang nafas dengan dia. Tengok saja dia nampak redup. Dia memang bukan orang yang baik. Kita turunkan dia dulu. Han Mangmeng, gadis berbaju merah, berkata dan mengembangkan pedang di tangannya untuk menikam pedang ke arah leher Lin Fen. Satu pedang membersihkan semuanya. Han Mangmeng mempunyai asas penanaman pos celestial tahap 2 dan ilmu pedangnya juga bagus. Pedangnya dilitupi dengan lapisan tenaga sejati dan merah menyala, momentumnya sangat agresif. Lin Fen tidak berpuas hati pada masa itu, apakah yang Anda maksudkan dengan penampilannya yang teduh? Saya mempunyai wajah yang suci dan tidak bersalah, beranikah dia memanggil saya rendang? Klang! Seorang wanita menyerang seperti itu secara tiba-tiba, itu tidak akan berjaya. Lin Fen berdiri diam, tangan kirinya memegang pedang Han Mengmeng semasa dia berkata ini dalam kegusaran. Ini, Zhang Tianhao terpegun apabila melihat keadaan di hadapannya, matanya terpancar tidak percaya. Orang itu dapat menyekat pedang Han Mengmeng dengan tangan kosong, ini. Senior, sila tunggu. Zhang Tianhao menjerit selepas terkejut. 9 cara berpaling. Han Mengmeng menjadi berang apabila melihat orang itu menangkap pedangnya dengan tangan kosong, dan badannya mula berpusing, cuba mematahkan tangan Lin Fen. Lin Fen sedikit menggelengkan kepalanya. Oleh kerana ia adalah seperti ini, dia juga boleh mencuba jari The Flowering. Kemudian, Lin Fen melepaskan pedang dan dia perlahan-lahan memusingkan jarinya, dan seolah-olah dia cuba untuk menghilangkan bunga seseorang, jarinya mengusap pedang Han Mengmeng. Ding! Bunyi patah kedengaran apabila pedang Han Mengmeng hancur dan jatuh ke tanah. Pengalaman, ding! Jari menyah bunga, campur 10. Pedang saya. Ekspresi Han Mengmeng berubah apabila melihat mayat yang hancur di atas tanah, matanya menjadi sedikit merah seolah-olah dia sedang kesakitan. Senior, jangan marah, kami salah sangka. Tolong jangan ambil hati dengan apa yang kami katakan tadi. Zhang Tianhao tergesa-gesa berkata. Di dunia luar, seseorang tidak sepatutnya menentang seseorang yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Apabila seseorang itu perlu untuk menyerah, seseorang harus menyerah. Cepatlah minta maaf dengan senior. Zhang Tianhao tergesa-gesa berkata. Orang ini dapat menyekat pedang Han Mengmeng dengan tangan kosong, jadi pangkalan penanamannya kemungkinan besar sangat tinggi, mereka tidak boleh marah kepadanya. Han Mengmeng memandang Lin Fen kemudian pada pedangnya dan akhirnya berkata agak tidak mahu. Saya minta maaf. Tak apalah, pertemuan kita mesti takdir, cepatlah habiskan panggang daging. Lepas habis, kita pergi sama-sama. Lin Fen kemudian duduk di atas batu tanpa teragak-agak dan memberi isyarat kepada orang sekeliling untuk terus memanggang daging. Pada masa ini, Lin Fen sangat gembira. Siapa sangka selepas meninggalkan mazhab itu, dia boleh merompak 2 peri celestial dengan mudah, dan kemudian diiktiraf sebagai senior oleh sekumpulan orang. Seperti yang dijangka, terdapat banyak perkara indah di luar mazhab itu. Zhang Tianhao berasa lega dan kemudian duduk di sebelah Han Mengmeng. Walaupun orang itu tidak melakukan sesuatu yang terlalu biadab, dia masih agak bimbang pada masa ini. Kamu semua mengembara dengan kuda. Lin Fen melihat sekumpulan kuda sedang makan rumput di bawah pokok, jadi dia bertanya ingin tahu.
Senior, itu adalah kuda pewangi, sejenis kuda yang boleh mengeluarkan hormon. Dengan menggunakan itu, kita boleh memikat binatang buas jantan. Jika binatang yang kita pikat terlalu kuat, kita boleh bersembunyi dan tidak keluar. Zhang Tianhao menjawab dengan jujur. Jadi kuda itu umpan. Lin Fen merasakan haiwan itu agak pelik. Ya, kuda minyak wangi adalah perkara biasa, jadi ia tidak berharga. Zhang Tianhao berkata, haiwan yang misteri. Jika kamu kehabisan makanan, kamu boleh makan ini. Ini adalah kali pertama Lin Fen melihat kuda jenis ini. Senior, kuda itu tidak boleh dimakan. Kerana ia kuda pewangi, binatang buas pun susah untuk menelannya. Oh, betul ke? Binatang pun tak suka. Senior, daging dah siap. Bersambung pada episod seterusnya. Jangan ketinggalan. Bye-bye.